مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Minggu lepas kita habis di solat gerhana, betul? Jadi hari ini kita akan masuk kepada faslun fi ahkami salatil istisqa'i. Fasal tentang menjelaskan hukum-hukum solat istisqa. Apakah itu istisqa? Ay talabas suqya min Allah Ta'ala, iaitu solat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena tahu kan, tadi baru kita baca surah Al-Waqi'ah. Di dalam surah Al-Waqi'ah itu, cuba ingat balik terjemahan yang Nazmi baca. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Apakah kamu tidak pernah melihat air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun. Siapakah yang turunkan air itu? Allah tanya kepada kita. Awak turunkan ke? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan. Jadi hujan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hujan pun datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling lama dekat Malaysia ni, berapa lama tak hujan? Anim, berapa lama selama awak hidup ni, berapa lama awak tak melalui hujan? Tak tahulah Ustaz. Sebab tidak pernah merenung tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. So tak tahu lah. Asal lalu je kan. Hujan tak hujan dah. Hujan pergi kerja pakai payung, tak hujan, kena kejar anjing. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita hidup di yang mana iklim cuaca dia ni sampai sekarang dia normal. Kalau pernah pergilah dekat South Africa ke, yang mana ada musim sejuk, musim salji, dia tak sama macam kita. Kalau kita ni iklim kita ni steady. Sebab tu orang Melayu kita ni steady kan. Nak panas barang sangat, dia tak macam orang panas barang orang mana? Orang negro ke? Macam orang Arab panas kan. Pakistan ke mana ke kan, dia orang panas. Kalau sejuk sangat pun tak. Kita kadang-kadang cepat sentap juga orang Melayu kan. Cakap sikit dia, sentap lah sebab duduk dalam iklim yang biasa-biasa. Dia tak panas, dia tak sejuk. So, kalau masa tempat saya belajar, dia paling tak akan berlaku kekeringan selama 7 ke 8 bulan. Tak ada hujan. Memang tak ada hujan. Masa tu tak payah risaulah. Kita orang student nak jemur baju, memang masa masuk dewan kuliah, memang tak ada risau lah. Nak hujan ke apa, boleh jemur sendiri. Tetapi dia start hujan, pukul 3, nak balik kuliah tu memang hujan. Memang lebat sampaikan kita punya tanah tu sampai lubang dia besar ni. Kaki kuda, kalau kita naik kuda tu, kadang tu kita boleh jatuh naik kuda sebab tak play out. Kuda tu terplay out, masuk dalam lubang tu. Besar lubang dia, besar ni. Macam ni. Dia sampai tanah tu, yang kita tengok kan, dia macam berkah. Sebab kering. Tetapi kita dekat sini ni tak melalui. Tak tahulah kalau awak semua. Kalau saya, selama saya duduk kat Malaysia ni, saya tak rasa lagi. Tak jumpa lagi zaman kekeringan yang macam saya duduk dekat sana. Lepas tu, dekat sana dia punya iklim dia tu, bila nak masuk ke Rejab, Syakban, dia akan sejuk yang tak amat sangat.
Tak adalah teramat sangat, dalam 16, kalau malam tu 16, 17, dia sampai muka kita ni dia jadi kering tau, jadi pecah. Masa itulah baru beli Fair and Lovely pakai. Nak cerita kan, bahawasanya kita duduk dekat sini ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah yang mana kalau kita fikir ataupun kita merenung kan, banyak nikmat yang Allah beri Allah tak bagi kepada orang lain. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita jadi hamba yang bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kerja dalam aircon kan, datang kerja naik kereta aircon kan, duduk kat rumah pun aircon. Mana lagi tak ada aircon? Masuk nak pergi isi minyak apa, pergi minimarket dia pun aircon. Mana lagi tak ada aircon? Jadi syukur kepada Allah SWT. Allah bagi kita nikmat kehidupan yang selesa. Sebab apa? Sebab atas apa yang kita usaha, atas apa yang kita syukuri. Kalau kita kurangnya bersyukur, maka kita, sedar tak sedar Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan pertama rasa tidak selesa di mana kita berada. Maksudnya tidak selesa dengan nikmat yang Allah beri. Itu di antara tanda kita tak ada rasa syukur. Syukur kita kurang. Bila syukur kita kurang, rasa macam tak selesa kerja kat sini, dan nak cari kerja lain. Padahal kita kerja kat tempat lain pun belum tentu kita akan dapat keselesaan apa yang kita dapat. Maka syukur dan teruskan. Istiqomah buat apa yang sedang kita buat. Jadi dalam solat istisqa ini kan, kita tengok betapa para ulama dulu mereka memberi kepada kita ilmu, pengetahuan supaya apabila kita melalui fasa yang seperti itu, kita ada jalan alternatif untuk apa perlu kita buat. Maka beliau mengaranglah kitab ini dan meletakkan ada satu fasal menjelaskan tentang hukum-hukum solat istisqa. Sampai kan nak minta hujan pun ada cara dia. Pukul berapa dah ni? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul istisqa'i masnunatun. Hukum solat istisqa ni hukum dia solat sunat. Untuk siapakah solat istisqa ini? Kan? Bagi siapa? Yang pertama, limukimin, bagi orang yang mukim. Macam kita lah. Kita mukim sekarang. Saya duduk kat Seri Kembangan, saya kerja pun kat Seri Kembangan, kira mukim. Wa musafirin, juga kepada orang musafir. Mungkin saya masa outstation, dekat situ ada nak buat solat istisqa, saya boleh join. Indal hajati mineng kita irwaisin, ketika ada hajat untuk meminta air kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab lamanya berhentinya hujan. Au aini ma'in, ataupun sebab lamanya berhenti mata air, tak ada air, langsung kering. Wallahu a'lam lah, zaman ni Dajjal nanti macam mana kita tak tahu. Kan? Setahun tu tak ada air, kan? Sekarang kita boleh bayangkan sahaja. Kan? Kalau cerita pasal zaman fitnah Dajjal ni, dia fitnah ni bukan tuduh. Kan? Orang kata, oh sedap fitnah aku. Kan? Fitnah yang di sini ni bukan fitnah tuduhan. Dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Maksudnya fitnah yang menuduh orang tanpa ada bukti ataupun tanpa ada usul periksa. Kan? Menuduh orang. Maka hukum dia tu lebih berat daripada, dosa dia tu lebih berat daripada membunuh. Tetapi dalam cerita fitnah Dajjal ni, fitnah dia tu ujian. Sebab tu kalau insya-Allah kalau kita ada rezeki, kita akan membahas, kita akan baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di situ ada satu bab yang dikarang oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari, tentang hadis-hadis yang dikumpul oleh beliau daripada guru-guru sampai baginda Nabi SAW. Bagaimana situasi masa nak menghadapi zaman Dajjal tu. Maka dia akan tulis Kitabul Fitan, kitab menerangkan tentang fitnah-fitnah. Jadi fitnah itu bukan tuduhan.
bukan tuduhan tetapi ujian. Ujian yang ketika itu sampaikan ramai ulama-ulama yang cerita tentang dahsyatnya Dajjal ni, fitnah Dajjal ni, mereka lepas masa kelas tu, saya ada seorang syekh saya yang selalu kita Al-Fatihah setiap hari, Syekh Huzairun Taifat Abdillah tu, beliau pernah cerita tentang zaman dahsyatnya fitnah Dajjal ni. Beliau minta supaya tidak dijumpakan dengan zaman itu. Beliau yang sangat alim, sangat warak, takut untuk berjumpa dengan zaman tu. Dan sekarang memang dia dah, Allah SWT dah panggil. Dalam umur masih muda, 40 lebih. Belum sampai 50. Seorang yang boleh tengok dalam YouTube, Syekh Uzairun Taifat Abdillah, takkan tahu siapa. Itu guru kita. Beliau yang sangat alim macam tu pun minta lindung daripada melalui zaman fitnah tu. Apatah lagi kita ni. Saya ni yang masih lemah ni macam mana? Boleh bayangkan Allah SWT utus dia 40 hari saja untuk menguji. Untuk menguji kita ni, bukan kita, menguji umat akhir zaman ni. 40 hari yang mana hari pertama itu ibaratkan seperti setahun. Bukan perasaan, betul-betul. Bukan cubaan, betul-betul. Jadi kalau tengok jam tu berpusing kan. Kalau ada jam lah masa tu. Masa tu teknologi memang tak ada lah. Dia sebab sahabat bertanya kepada Nabi, apakah cukup kita melalui zaman itu tetapi dengan solat 5 waktu? Nabi kata tak cukup. Tak cukup. So macam mana sahabat tanya? So dengan kamu mengira-ngirakan. Sebab gelap terus. Bayangkan sehari kita ni jadi setahun. Macam mana matahari tu bergerak? Macam lag masa Zoom meeting. Nak jalan tu punyalah lag matahari tu. Setahun, sehari kita ni setahun. Boleh bayangkan. So boleh kali tak? 5 kali 365. Berapa butuh? 1825. 1825 kali kita semayang dalam sehari, hari pertama Dajjal tu. Boleh bayang. Sehari ni kita solat sehari 5 kali pun tunggang langgang lagi. Ada yang niat usalli fardul asri arba'ata raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Ada juga, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah lindunglah kita semua. Dia tak jadi adaan, dia jadi qada'an. Sebab nak kata lemahnya iman kita semua ni. Tetapi Allah hidupkan kita lagi sebab apa? Supaya kita bertaubat. Tu hikmah dia. Kalau tengok dia ni tak makan saman bagi hidup pun tak nak taubat lagi, bagi hidup pun tak nak taubat lagi. Ambil lah. Ada orang yang dia semakin baik. Allah kata Allah rindunya lah nak jumpa dia ni, baiknya dia, ambil. Sebab tu orang mati, orang kata Allah sayang. Faham? Tetapi ada juga yang orang mati sebab dia ni tak makan saman. Allah bagi tak nak taubat lagi. Hidup hari ni tak nak taubat lagi, tambah jahat lagi. Sampai kan jahatnya ada seseorang tu, nikmat yang Allah berikan 40 tahun tak pernah berak. Sampai mengaku Tuhan, sampai kan setan datang, aku jahat aku tak pernah mengaku Tuhan. Kau Fir'aun baru tak berak 40 hari dah mengaku Tuhan dah. Nampak manusia dia punya ego dia tu, bila Allah beri di kelebihan, dia akan sombong. Maka jangan sampailah anugerah yang Allah beri menjadikan kita ni sombong kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Maka baru sikit pembahasan mengenai istisqa tadi tu. Kemudian solat istisqa ini dia boleh wa tu'adu salatul istisqa saniyan wa aktsaru min dzalika illam yusqa hatta yaskiyahumullah. Dia tak cuma sekali saja boleh solat istisqa tu, boleh solat berkali-kali. Contoh solat sekali Allah tak bagi hujan lagi. Solat sekali 2 kali tak bagi hujan, boleh. Sampai hatta yaskiyahumullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yaskihim, memberi hujan kepada mereka. Maka tengok dalam agama Islam, mana yang tak ada pintu keluar? Semua ada jalan keluar.
Maka sungguh indahnya kalau kita betul-betul mempelajari agama ini kan, dan kita tahu, maka kita boleh sampaikan kan kepada orang yang belum tahu kan. Dan boleh juga kita amalkan bersama-sama. Itulah indah. Kalau agama lain, contoh siapa pernah kawan dengan orang yang beragama lain? Kan, Kristian ada. Saya ramai member Kristian. Paderi ada kawan saya. Ya, selalulah tanya dia orang. Dia kata dalam dia punya dia punya apa benda perjanjian ke apa tak, dia tak ada cerai, kahwin, cerai tak ada. Kalau ada masalah macam mana, pergi cari perempuan lain, macam tu. Jadi kita kahwin ada pintu masuk, ada pintu keluar. Itulah indahnya Islam. Maka apatah lagi indah kalau kita tahu dan kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. Jadi semua buat, semua Allah Subhanahu Wa Taala redha. Itulah pentingnya kita duduk di sini, duduk dengar saja, dengar, tulis sikit-sikit, jawab soalan, minggu boleh amal. Faham? Maka mungkin kita akan sambung lagi sebab ni pun kita akan guna masa panjang. Maka apa yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kepada semua dan tahniah. Semoga kita semua dapat istiqamah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itulah tak ada perkara yang paling indah bagi orang yang beriman kecuali dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut mati. Kita semua akan mati. Vaksin ke tak vaksin ke, COVID ke tak COVID ke, tak ada mati. Itulah hakikat. Tetapi kita ada syariat yang perlu kita jaga. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu jaga kesihatan. Dan sebab itulah Nabi SAW diutus di muka bumi ini. Nabi SAW ashabu syariah, orang yang membawa syariat Islam ni. Kita tengok apa kehidupan Nabi. Nabi makan, minum, Nabi beranak isteri. Itulah nampak contoh Nabi memberi contoh kepada kita tauladan hidup yang terbaik. Maka untuk jadi khalifah ataupun hamba yang terbaik, ikutilah baginda Nabi SAW. Macam mana nak ikut baginda Nabi? Kena ikut para sahabat. Macam mana nak ikut para sahabat? Kena ikut para tabi'in. Macam mana nak ikut para tabi'in? Kena ikut para tabi'ut tabi'in. Macam mana nak ikut para tabi'ut tabi'in? Ikutlah para ulama. Itulah silsilah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan dapat sampai kalau orang yang hanya mengatakan saya cukup Al-Quran saja. Tak akan dapat sampai faham Al-Quran kalau cukup mengatakan bahawasanya saya cukup Al-Quran. Allah datangkan Quran, Quran kalamullah, cukup. Kita tak akan dapat faham Al-Quran kalau tak faham hadis. Kita tak akan dapat faham hadis kalau kita tak ikut para sahabat. Sebab para sahabat yang melalui zaman itu. Dan kita tidak akan tahu kehidupan para sahabat. Kita tak baca kitab Hayatus Sahabah, kita tak akan faham kalau kita tak lalu tabi'in. Kita tak akan faham tabi'in kalau kita tak lalu tabi'ut tabi'in. Contoh, bagi contoh, sebab ada sesetengah orang dia kata Quran saja cukup, hadis tak payah. Saya bagi contoh, nak naik contoh Mio duduk office tingkat 1 daripada bawah, boleh tak kalau tak lalu tangga? Boleh panjat dah ikut tepi tu macam Spiderman tu. Susah ke senang? Alangkah kurang pandainya dia. Ada dah tangga, kenapa nak panjat macam Spiderman tu? Faham? Begitulah kita nak sampai kepada Nabi, kena lalu para ulama. Kita tidak boleh meninggalkan para ulama dengan alasan ulama ni, dia ni bukan maksum macam Nabi. Dia tak sama, dia tak boleh nak compare. Maka pandai-pandailah dalam mencari guru, sebab dalam mencari guru itulah yang akan mempengaruhi anda, kita semua. Kena pandai. Jangan tersalah pilih. Kalau salah pilih, awak akan ikutlah dia. Guru ni yang paling penting. Yang paling penting ada guru. Tak ada guru, ulama mengatakan man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Maka syaitanlah yang akan masuk dalam nafsu dia, fikiran dia, ini tak betul, ini tak betul, ini yang betul, aku yang betul lama-lama. Faham? Maka perlu ada guru dalam setiap hal. Nak jual rumah, kena ada sifu dia. Eddie Hafiz, ada Abang Syami. Nak apa nama dia, macam-macam lah. Nak jual ikan, kena tanya orang yang berpengalaman dalam ikan. Kita kena tahu
wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah kata di atas orang yang cerdik ada orang yang cerdik lagi. Jangan rasa kita ni pandai kan, sampai kita menafikan orang yang lebih pandai daripada kita. Tu dalam Al-Quran Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim, atas orang yang alim ada orang yang alim lagi. Orang yang pandai, awak rasa awak pandai, ada orang yang lagi pandai daripada awak. So jangan merasa pandai lama-lama jadi memandai. So selalu kena ada sifat khusyuk, rendah diri dalam setiap hal, maka kita boleh terima apakah teguran ataupun nasihat daripada orang, kerana kita husnuzan, dia lebih baik daripada saya, dia lebih tahu. Walaupun daripada segi zahir dia hanya orang biasa. Kalau daripada segi keilmuan tengok biasa je dia, orang jangan kan. Nasihat, sebab tu ulama kata unzur ma qala wala tanzur man qala. Kena ingat, lihatlah apa yang dikatakan oleh orang, wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang berkata. Unzur ma qala wala tanzur man qala, dengar, lihat apa yang orang kata, jangan lihat siapa yang berkata. Kalau benda tu baik, walaupun datang daripada pengemis, kita boleh ambil kan. Tetapi walaupun hebat macam mana pun dia kan, secara zahir, tapi dia mengajak kita ke kemungkaran, tak perlu kita ikut. Faham? Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ifin lana ma madaya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa rasuli nahla bi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.